Ni sombong ni, tak nampak Allah ni. Sebab belum dilatih melihat dengan mata hati. Belum dilatih jumpa iman, guna iman tengok benda ni. Sebab itu tengok benda, tengok dengan iman, bukan tengok dengan nafsu. Apa sebab ingat air tadi? Ingat nak minum tadi? Melihatnya dengan nafsu. Dahaga lah. Bila nak minum ya? Betul tak? Maka latih untuk melihat dengan mata Depan Umi ada air ni. Tapi tak buka lagi. Oh, nanti sakit hati lah pula orang. Jadi Umi tengah pegang apa ni? Pegang air. Ya Rabbi ya Karim. Itulah mata je boleh pakai ke tak boleh pakai. Mulutnya boleh pakai ke tak boleh pakai. Umi pegang apa? Masih jangan kata Umi pegang air. Apa sebab botol ada kat sini? Sebab ada air. Kalau tak ada air, botol ni di mana? Dalam tong sampah. Mana lebih mahal? Botol ke air? Air, betul? Kita fikir apa kalau nampak air? Nak minum. Itulah ceritanya. Mana jumpa Tuhannya? Aduh, letih. Bila nampak air, kita nampak, kita ingat nak minum. Itu maknanya jadi hamba perut. Nampak makanan, nak makan. Betul? Ini yang kita nak betulkan pelan-pelan. Okay? Kalau kita kata air lebih mahal. Bila kita nampak air, kita nampak nak minum. Betul? Ada lagi tak yang boleh nampak? Botol siapa buat? Manusia, betul? Air siapa buat? Kenapa tengok air tak ingat Allah? Kenapa tengok air tak ingat Allah? Sebab hatinya masih buta. Yang kita nak angkat sekarang, kalau aku tengok air, aku nampak ini ciptaan Allah. Tak boleh buang, tak boleh minum setengah, tak boleh. Alah, masjid bagi air kosong je. Alah. Berapa sen je. RM1 2 je, RM1 tak berapa. Jangan cerita RM1 RM2-nya. Cerita yang di dalam ini ada ciptaan Allah. Sayanglah. Jangan buang-buang, jangan bazir, jangan pandang hina. Sedekah paling besar adalah sedekah air. Boleh nampak tak? Dari hari ini nampak makanan, nampak air, ingat? Syukur Alhamdulillah Allah bagi aku air hari ini. Dapat air. Tak makan 3 hari masih boleh hidup. Tak minum 3 hari mati. Mana lebih mahal? Makanan ke minuman? Minum. Ni kita kata bercakap dengan melihat persekitaran. Ingat Allah, tengok kanan nampak Allah, tengok kiri nampak Allah, tengok orang, ya Allah. Dia tu memang sombong. Oh, dia tu bengkak, dia tu benjol, dia tu kedekut, ya Rabbi, ya Rabbi. Yang dia tengok siapa sebelah anda tu? Siapa di sebelah anda? Siapa sebelah puan? Siapa? Kawan. Ya ke kawan? Siapa namanya? Tahu namanya? Nasib baik. Ada orang duduk sebelah tak tanya pun. Nampak muka macam biasa jumpa kat masjid ya. Siapa yang tak tahulah. Nama tak tahu. Dah selalu jumpa. Punya sombong. Tanya bila duduk dengan sebelah orang sebelah. Tanya siapa namanya puan. Saya nak panggil siapa. Min ke Minun ke Wow ke. Nampak. Tapi sombong. Macam sombong tengok air. Ni sombong ni, tak nampak Allah ni. Sebab belum dilatih melihat dengan mata hati. Belum dilatih jumpa iman, guna iman tengok benda ni. Sebab itu tengok benda, tengok dengan iman, bukan tengok dengan nafsu. Apa sebab ingat air tadi? Ingat nak minum tadi? Melihatnya dengan nafsu. Dahaga lah. Bila nak minum ya? Betul tak?
Maka latih untuk melihat dengan mata hati, dengan mata iman, dengan mata dekat dengan Allah. Tengok orang sebelah, tak kira dia pakai baju penuh, baju setengah. Itu siapa punya? Ciptaan siapa? Allah. Tengok kucing, tengok anjing. Ini ciptaan siapa? Allah. Ini kucing berak depan rumah masuk asap. Allahu Akbar. Sampai terpaksa keluar fatwa. Kucing awak berak depan rumah orang. Ya Allah. Letih kita. Sebab apa? Tidak melihat dengan mata hati-hatinya buta. Macam sebab kita kata bukan matanya yang buta, tapi hati di dalam dada. Okey. Surah Al-Mulk. Tapi surah Ar-Rahman. Banyak diulang banyak kali. Bukan matanya yang buta, tapi hati di dalam dada. Apa tandanya? Tak nampak ada ciptaan Allah dalam botol. Sebab itu jadi tak sayang. Jadi pandang rendah. Orang jalan kaki dengan orang naik kereta, mana yang lebih mahal? Orang dalam kereta pandang orang bawa jalan. Itulah jalanlah tepi sikit. Marah kita. Jalan tengah-tengah. Ya Allah. Nak mati ke apa? Betul ke tidak? Jalan tengah, jalan tepi. Kalau kamu tak langgar, mati tak? Siapa sombong? Naik kereta sombong. Dia tak tahu kereta tersangkut, siapa nak tolak. Contoh. Melihat dengan mata hati semua orang ni ciptaan Allah. Dia lekat, dia tak lekat. Dia lengkap, tak lengkap. Dia pandai, tak pandai. Dia solat, tak solat. Siapa punya? Allah. Doa lah. Ya Allah, bajunya sempit benar. Ya Allah, Tuhanku bagi dia buka sikit mata baju supaya tak ketat sangat. Ya Allah, bajunya setengah. Ya Allah, anak ini anak ciptaanmu, ya Allah. Anak siapa tak kira. Tapi dia ciptaan Allah. Doa lah. Ya Allah, teruk. Siapa lemaknya? Anak pakai baju pun. Ya Allah. Oh, Allah. Melihat dengan mata setan. Melihat dengan mata nafsu. Jadi melihat semua jadi tak cantik. Dia tu memang. Dia tahu. Dari dulu. Oh, terus orang. Nak cerita buruk orang. Betul? Maka sekali lagi Allah bercakap. Melalui apa yang Allah cipta di bumi. Okey? Dan yang keempat. Minta maaf. Pengusi. Dah banyaklah masa. Dah habis 25 minit. Okey. Yang keempat, Allah bercakap dengan kita melalui peristiwa. Jadi kita kata musibah apa akhlak yang kita nak angkat? Pertama kita kata kita nak minta Allah hapuskan dosa. Apa kejadian yang baru berlaku? Masih berlaku COVID-19. Betul? Sudah berlaku banjir. Betul? Maka Allah bercakap dalam kejadian banjir. Kamu dekat dengan Allah ke jauh? Kamu minta pertolongan Allah ke tidak? Kamu bersyukur atau tidak masih hidup? Kamu bersyukur atau tidak kamu dapat pertolongan? Boleh nampak? Allah bercakap dengan kita melalui peristiwa. Apa saja kejadian. Dan yang paling mahal yang kita nak angkat, bila berlaku kejadian, Allah nak ampun dosa kita. Allah nak ampun dosa kita, Allah nak uji kita, Allah nak tengok iman kita kat mana. Okey? Dan Allah nak tengok kamu rasa nikmat Allah tu yang cantik je ke yang tak cantik pun. Yang cantik, yang tak cantik, yang kamu suka, kamu tak suka, tetap itu nikmatnya Allah. Itu di antara akhlak-akhlak yang besar yang kita nak angkat. Sebagai seorang hamba Allah, seorang yang mengaku pengikut Rasulullah dan akhirnya merasakan bahawa kekuatan kita besar ke kecil? Kecil. Dekat ke jauh dengan Allah? Jauh. Dekat tak dengan Rasulullah? Tak kenal. Semak balik dari hari ini, ya Allah. Aku berazam, aku nak jadi jujur sejujur-jujurnya. Okay. Kalau itu dapat diangkat, yang jujur saja yang jumpa namanya iman. Yang tak jujur kosong. Jangan kata bohong tu normal-normal dah. Latih diri untuk bersih daripada perasaan bohong, dusta, sombong dan semua ini. Jadi pertama kita banyakkan bertaubat, banyakkan zikir, banyakkan balik membersih hati. Hati paling kotor ni, tak nampak air ni. Boleh nampak? Jadi mudah-mudahan selepas ini, apa saja yang kita lihat, balik jumpakan kita kepada Allah. InsyaAllah. Jadi